Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nadia binti Sabri, Guru Kelas Prasekolah Integrasi SK Taman Kepong. Pada pagi ini, saya akan terangkan dengan lebih terperinci mengenai perjalanan aktiviti-aktiviti pembelajaran di dalam prasekolah Integrasi SK Taman Kepong. Okey, seterusnya kita lihat jadual. Okey, jadual ini akan diguna pakai sepanjang PDPR berlangsung. Okey, kalau kita lihat pada hari Isnin sehingga hari Jumaat, PDPR akan bermula pada pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 12.30 hari. Pada hari Isnin, Isnin adalah bahasa Melayu, pada hari Selasa adalah bahasa Inggeris dan juga aktiviti fizikal. Pada hari Rabu, aktiviti pembelajaran. Pada hari Khamis, matematik awal. Kalau dilihat pada jadual tersebut, kesemua daripada hari Isnin sehingga hari Khamis akan diajar oleh saya. Manakala pada hari Jumaat, pendidikan Islam akan diambil alih oleh Ustazah Marhanim. Pendidikan moral akan diambil alih oleh saya. Bagi aktiviti pembelajaran, tunjang yang kita akan jalankan seperti tunjang-tunjang melibatkan motor halus, yang melibatkan pendidikan sains awal, yang akan melibatkan muzik, muzik dan seni. Seterusnya, saya akan terangkan secara lebih terperinci di dalam prasekolah, dia merangkumi 6 tunjang. Tunjang yang pertama adalah komunikasi, tunjang yang kedua kerohanian sikap dan nilai, tunjang ketiga kemanusiaan, tunjang keempat keterampilan diri, tunjang kelima perkembangan fizikal dan estetika, tunjang keenam iaitu sains dan teknologi. Di dalam tunjang komunikasi terdapat 2 elemen iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Di dalam bahasa Melayu, terdapat sub-elemen iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Di kemahiran mendengar, di dalam kemahiran mendengar ni, murid akan mendengar dan memberi respon terhadap bunyi yang diperdengarkan. Seterusnya, murid boleh memberi respon terhadap arahan mudah. Seterusnya, bagi kemahiran bertutur. Dalam kemahiran bertutur ni, murid akan memulakan. Seterusnya, bagi sub-elemen kemahiran mendengar, apa yang kita ajar dalam kemahiran mendengar ini adalah bagaimana murid respon terhadap bunyi-bunyi yang didengar, bagaimana murid menerima arahan mudah yang diberikan. Seterusnya, bagi kemahiran bertutur ini, dia merangkumi aspek pertuturan, iaitu sekiranya ada anak tuan dan puan yang belum boleh menguasai kemahiran bertutur, jadi bagi sub-elemen ini ianya amat penting kerana kita akan mula melatih melatih pergerakan lidah, melatih pergerakan bibir, membuat latihan bubbling, mengajuk bunyi-bunyi serta mengeluarkan hembusan nafas. Okey, seterusnya bagi kemahiran membaca, ianya bermula daripada prabaca, iaitu merangkumi aspek bagaimana murid pegang buku dengan cara yang betul, bagaimana murid membuka helaian buku dari kanan ke kiri, bagaimana murid menyatakan ciri-ciri fizikal yang terdapat pada buku. Seterusnya, murid mengenal abjad huruf, boleh mengecam abjad huruf kecil, boleh menyebut abjad huruf kecil.
boleh mengecam bentuk huruf besar, boleh menyebut huruf besar dan boleh membezakan serta boleh menyebut huruf vokal. Seterusnya, dalam kemahiran menulis, ia dimulai dengan pratulisan, iaitu bagaimana murid boleh menggerakkan tangan mereka secara terkawal, menconteng secara bebas, menconteng mengikut arahan guru. Dan seterusnya, dapat menulis serta menyurih huruf besar dan huruf kecil. Seterusnya, dalam bahasa Inggeris, kita ada listening and speaking skill, kita ada reading skill dan kita ada writing skill. Dalam listening and speaking, apa yang kita ajar, contohnya murid mendengar dan respon nama mereka sendiri. Murid boleh membezakan penggunaan yes and no serta boleh respon kepada simple instruction. Murid boleh menggunakan polite expression seperti hello, goodbye, thank you, welcome, please. Dan murid boleh mendengar lagu-lagu bahasa Inggeris yang mudah. Manakala bagi reading skill, murid berupaya memilih dan membezakan buku-buku bahasa Inggeris. Murid boleh membuka helaian buku dalam bahasa Inggeris dari kanan ke kiri. Seterusnya, bagi writing skill, ianya lebih kepada join dot line dan menulis huruf kecil, menyurih huruf kecil dan huruf besar. Seterusnya, bagi tunjang kerohanian, sikap dan nilai terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Bagi tunjang pendidikan Islam, sub-elemen. Di dalam pendidikan Islam, kita ada Al-Quran, kita ada akidah, kita ada ibadah, kita ada sirah dan kita ada akhlak. Okey, di dalam sub-elemen Al-Quran, apa yang dipelajari adalah murid dapat mengenal huruf-huruf hijaiyah. Murid boleh menyebut nombor 1 hingga 5 dalam bahasa Arab. Dan manakala dalam akidah pula, murid menyebut kalimah syahadah. Murid memahami rukun Islam dan boleh menyatakan rukun Islam. Seterusnya, di dalam ibadah pula, murid berupaya bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Murid mengenal anggota-anggota wuduk. Murid boleh menyatakan waktu solat dan nama-nama solat fardu. Di dalam sirah pula, murid boleh menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam akhlak pula, murid mempelajari amalan-amalan doa seperti doa belajar, doa sebelum makan dan doa selepas makan. Pendidikan moral, apa yang dipelajari adalah nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, hormat menghormati, kasih sayang, baik hati, berterima kasih, rajin, bekerjasama, jujur. Seterusnya, dalam tunjang keterampilan diri terbagi kepada dua. Yang pertama, pengurusan diri. Yang kedua, perkembangan sosio-emosi. Okay, dalam pengurusan diri ni ada sub-elemen. Kita ada elemen pertama iaitu amalan, makan dan minum. Kedua, penggunaan tandas. Ketiga, kebersihan dan kekemasan diri. Okey, bagi amalan makan dan minum ini, apa yang dipelajari adalah murid akan belajar bagaimana cara basuh tangan sebelum dan selepas makan. Bagaimana perlu beratur ketika ambil makanan. Macam mana nak letakkan balik peralatan makanan dan minuman di tempat yang betul. Membaca doa sebelum dan selepas makan. Selain itu juga,
Dalam amalan makan dan minum ini, murid akan mengenal dan menyebut peralatan makanan dan minuman yang mereka gunakan. Dan murid juga akan belajar menggunakan sudu, garpu, cawan dan gelas dengan betul. Seterusnya, bagi sub-elemen penggunaan tandas, yang pertama, apa yang murid akan belajar adalah simbol tandas lelaki, perempuan dan kurang upaya, mengecam simbol tandas tersebut, memahami gerak laku dan lisan isyarat untuk ke tandas. Murid akan belajar penggunaan cara menggunakan tandas duduk dan tandas cangkung dan serta cara membersihkan setelah menggunakan tandas. Okey, bagi sub-elemen kebersihan dan kekemasan diri, apa yang dipelajari adalah dari aspek kebersihan diri, contohnya memberus gigi, membasuh muka, cara mandi dengan betul, cara mengelap tangan dengan betul, cara membezakan anggota badan yang bersih dan kotor, cara memakai seluar dan baju dengan betul, cara membuka baju dan seluar dengan betul, cara memakai stokin dan kasut dengan betul, cara membutang, membuka dan menutup zip pakaian dengan betul, cara memakai bedak, cara menyikat rambut, dan juga murid akan diajar mengenai kawasan-kawasan bahaya yang berada di kawasan rumah, sekolah dan tempat awam. Bagi perkembangan sosio-emosi, kita bagi kepada 3, iaitu mengenali dan mengurus emosi, mencapai emosi yang positif dan membina kemahiran sosial. Okay, dalam mengenali dan mengurus emosi ni, murid akan diajar membezakan emosi mengikut keadaan tertentu, meletakkan emosi pada tempat yang betul. Seterusnya, mencapai emosi yang positif ini adalah melakukan aktiviti yang bersesuaian secara bersendirian, melakukan aktiviti bersesuaian secara kumpulan. Seterusnya, bagi membina kemahiran sosial ini, aktiviti-aktiviti yang dijalankan berbentuk kumpulan, berkongsi barang mainan, berkongsi aktiviti pembelajaran, menunjukkan mimik muka seperti marah, gembira, sedih, takut, memahami ekspresi pada mimik muka seperti marah, gembira, sedih dan takut. Dalam tunjang perkembangan fizikal dan estetika terbahagi kepada 2, iaitu fizikal dan kreativiti. Dalam perkembangan fizikal ini terdapat 3 sub-elemen, iaitu perkembangan motor halus, di mana perkembangan motor halus ni lebih kepada koordinasi mata tangan murid. Contohnya aktiviti-aktiviti yang kita akan jalankan, bagaimana murid menguntai manik, bagaimana murid menggunakan gunting dengan betul, bagaimana murid mengoyak kertas, bagaimana murid menjentik, meramas, mencongkil, menyusun, menampal. Ini semua dalam perkembangan motor halus. Seterusnya, perkembangan motor kasar adalah melibatkan aktiviti-aktiviti pergerakan lokomotor, iaitu pergerakan yang menggunakan keseluruhan anggota badan, otot-otot kecil yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Contohnya, berjalan dengan betul, melompat dengan betul, merangkak dengan betul, menurun dan menaiki tangga dengan betul. Okey, seterusnya pendidikan kesihatan ni melibatkan aspek di mana penjagaan diri, menyesuaikan diri, mengenal
keadaan-keadaan yang selamat, mengenal keadaan-keadaan yang boleh memberi impak kepada keselamatan murid. Dan juga dalam pendidikan kesihatan ini juga akan diajar mengenai makanan seimbang, makanan tak seimbang, makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Dalam perkembangan kreativiti juga terdapat 3 sub-elemen, iaitu muzik, drama dan seni visual. Okey, dari dalam muzik ni, apa yang akan kita pelajari, bagaimana melakukan pergerakan kreatif, murid menghasilkan bunyi melalui perkusi badan, melalui alat perkusi yang disediakan. Dalam seni visual pula, murid membuat contengan bebas, membuat contengan secara terkawal, mengenal warna-warna asas. Murid menggunakan pelbagai media untuk menghasilkan karya seni. Dan dari aspek drama pula adalah murid berupaya melakonkan semula apa yang ditontonkan di dalam video. Tunjangan seterusnya adalah tunjang sains dan teknologi. Di dalam tunjang sains dan teknologi terdapat 2, iaitu sains awal dan pendidikan awal. Okey, di dalam sains awal ni kita tak belajar secara detail, kita tak belajar secara terperinci. Cuma kita belajar perkara-perkara asas sahaja. Dalam sains awal ni biasanya saya akan jalankan di dalam aktiviti-aktiviti projek. Sebab ia biasanya akan digabung jalankan dengan aktiviti-aktiviti seperti menggunting, menanam pokok, menanam toge. Dalam matematik awal, kita ada 6 sub-elemen, iaitu bentuk asas, pengalaman pranombor, konsep nombor, mata wang, konsep masa dan waktu serta konsep ruang. Okey, di dalam bentuk asas, apa yang murid akan belajar? Hanya 3 bentuk asas saja, iaitu bulat, segi 4, segi 3. Dan di dalam pranombor pula, apa yang murid akan belajar adalah memadankan pasangan-pasangan yang sama, menyusun objek-objek dari besar ke kecil, pendek ke panjang, rendah ke tinggi, dan boleh membandingkan kumpulan objek yang mempunyai banyak dan kumpulan objek yang mempunyai sedikit. Seterusnya, bagi konsep nombor, murid boleh menyebut nombor 1 hingga 10 secara turutan. Murid kenal simbol nombor 1 hingga 10. Murid boleh menulis simbol nombor dari 1 hingga 10. Manakala bagi mata wang, murid kenal mata wang shilling sahaja, iaitu shilling 10 sen dan 20 sen serta shilling 50 sen. 3 saja. Seterusnya, bagi konsep masa dan waktu, murid boleh menyatakan nama-nama hari dalam seminggu. Manakala konsep ruang, murid boleh menunjukkan kedudukan sesuatu objek sama ada atas, bawah, depan, belakang, luar dan dalam. Seterusnya, tunjang kemanusiaan. Untuk pengetahuan semua, tunjang kemanusiaan ni biasanya kita akan jalankan mengikut tema. Dan selalunya saya akan selitkan dan gabung jalinkan dengan aktiviti-aktiviti dalam pembelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik awal dan aktiviti pembelajaran. Okey, di dalam tunjang kemanusiaan ni kita ada saya dan keluarga, saya dan komuniti, Malaysia negara saya dan warisan budaya, saya dan alam sekitar. Sekian saja, terima kasih atas perhatian anda. Itulah secara ringkas sedikit mengenai
tunjang-tunjang yang terdapat di dalam prasekolah integrasi yang akan dipelajari oleh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi, sekiranya terdapat apa-apa pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya secara personal untuk penerangan dengan lebih jelas lagi. Sekian, terima kasih.